Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi mendengarkan kisah seram dekat Cerita Seram Santai ni. Dan kepada subscriber Syafa yang sudi menunggu agak lama untuk mendengarkan kisah seram yang Syafa upload. Syafa minta maaf banyak-banyak dekat korang semua sebab Syafa betul-betul tak boleh nak buat konten sebab Syafa perlu berikan perhatian kepada Mak Syafa, yang mana Mak Syafa ni mengalami masalah kesihatan dan memerlukan perhatian Syafa. Dan saat ketika rakaman ini dibuat, Mak Syafa berada di hospital, dirawat akibat jangkitan paru-paru selepas terkena COVID selepas 14 hari. Dan Mak Syafa ni dikategorikan sebagai post-COVID. Masa Mak Syafa ni positif COVID, Mak Syafa hanya mengalami demam dan batuk-batuk. Dan selepas 14 hari, simptom dia tu masih ada dan memerlukan berbulan-bulan untuk sembuh. Dan Mak Syafa ni dia mengalami nafas laju akibat batuk terlalu lama. Dan Syafa harap korang boleh mendoakan Mak Syafa diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Dan andai kata yang sedang mendengarkan Syafa ni positif COVID, ataupun ada ahli keluarga ataupun sanak saudara yang positif COVID, Syafa mendoakan mereka semua diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Dan apa yang Syafa boleh katakan dekat sini, COVID ni bukanlah main-main dan ia sangat-sangat real. Okey, bila kena sangat teruk. Walaupun masa orang cakap masa kuarantin tu simptom tak teruk, tapi selepas kuarantin kesan dia agak teruk dan memerlukan masa untuk pulih. Okey, memandangkan Syafa macam dah lama tak upload kat korang kisah seram. Jadi Syafa nak kongsikan lah secara eksklusifnya pengalaman Syafa semasa Syafa berada di atas Gunung Jerai. Mesti korang suka kan, sebab Gunung Jerai ni kan macam popular dengan kisah-kisah orang bunian. Dan Syafa bukanlah seorang yang suka berkongsikan kisah seram Syafa secara terbuka. Dan memandangkan terlalu lama sangat Syafa tak upload kisah seram untuk korang, so Syafa kongsikan kepada korang kisah ataupun pengalaman Syafa semasa Syafa berada di atas puncak Gunung Jerai. Okey, kejadian ni berlaku masa kita semua ni tak berada dalam satu fasa, iaitu fasa PKP. Dan masa ni Syafa pergi dengan kawan Syafa, kami pergi 4 orang. Dan Syafa dengan kawan Syafa yang lagi seorang ni, kami memang dah selalu sangat naik Gunung Jerai tu sebab dekat je dengan rumah Syafa. Lebih kurang 45 minit. Dekat tak dekat pun 45 minit jugalah. Nak sampai ke atas Gunung Jerai tu tak termasuk lagi kalau drive naik ke atas tu lah. Lagilah campur dengan pening dia tu. Okey, petang tu secara orang cakap perancangan ni plan akhir tau. Plan last minute. Kami makan dekat-dekat dengan kaki Gunung Jerai tu. Jadi kawan Syafa cakap, jomlah kita naik atas Gunung Jerai tu. Jadi kawan Syafa pun drive sendirilah naik atas Gunung Jerai tu. Kami sampai lebih kurang pukul 6 macam tu. Jadi bila sampai ke atas tu, kalau siapa yang pernah sampai kan, dia akan tahulah ada 2 lokasi kita boleh pergi. Satu lokasi yang ada telaga Tok Syekh, yang ada tempat untuk kita mandi-mandi, air terjun macam tu. Dan lagi sebelah tempat kita pergi ambil gambar lah. Pergi ambil gambar, pergi untuk ada penginapan, ada ladang strawberry. Jadi Syafa dengan kawan Syafa ni kami memilih untuk pergi ke sebelah kanan lah. Sebelah untuk pergi bahagian kafe apa semua. Memandangkan dah naik tu jalan pusing-pusing. Dia punya jalan selekoh tajam apa semua. Kawan Syafa ni dia rapar. Jadi dia cakap yang lagi 2 orang ni dah pergi ambil gambar kat mana tak tahu. Tinggallah Syafa dengan kawan Syafa ni. Kami duduk makan kat kafe. Lepas selesai makan kat kafe apa semua, masuk waktu maghrib. Okey, bila masuk waktu maghrib, keadaan kat situ kalau siapa yang naik secara sendiri, naik kereta sendiri, memang akan turun awal lah. Sebab jalan untuk ke atas Gunung Jerai ni, dia memang tak ada lampu, memang gelap gelita lah. So kena turun awal lah sebelum gelap kan. Memang dah tak ramai orang. Tinggallah Syafa dengan kawan Syafa. Dan adalah ramai jugalah orang dekat kafe tu. Mungkin diorang ni adalah orang yang menginap dekat atas Gunung Jerai tu. Syafa dengan kawan Syafa pergi solat. Kawan Syafa yang lagi 2 orang ni, diorang ni tak tahulah pergi mana, ambil gambar kat mana pun tak tahu. Sampai tak main-main sampai azan maghrib pun sampai tak nampak muka. Jadi Syafa pun kami 2 orang pun
kawan Syafa decide lah untuk pergi sembahyang dululah. Habis solat apa semua, barulah kawan Syafa yang lagi 2 orang tu datang. Lepas dia pergi solat, Syafa pun duduklah dengan kawan Syafa ni atas batu. Kawan Syafa ni dia asyik betulkan tudung dia tahu. Dia macam tak puas hati tudung dia sengit lah. Apalah dia bebel lah seseorang dia. Dia Syafa puas hati lah keliling. Masa puas hati keliling tu, mata Syafa tertumpu dengan satu sosok. Satu sosok lelaki berjubah putih. Dia bukannya orang cakap tua sangat. Dia macam umur pertengahan, lebih kurang macam 60 tahun. Macam tu lah dia punya perwatakan muka dia tu. Dia duduk tengah-tengah jalan, dia perhati ke arah Syafa dengan kawan Syafa. Jadi Syafa pun cakap lah kat kawan Syafa, weh, cuba hang tengok pakcik tu, tengok hang betulkan tudung. Teruklah hang ni bising. Syafa cakap kawan Syafa, hang ni bising lah, betul tudung pun bising kan. Lepas tu dia tengok kawan Syafa cakap, mana ada pakcik, hang sajalah. Betul tadi aku nampak pakcik tu duduk kat tengah jalan. Lepas tu Syafa tengok, memang pakcik tu ada. Tapi kawan Syafa kata tak ada. Kawan Syafa tunduk. Nak malis sekali orang cakap, tengok ke arah lain lah. Dia tengok ke arah lain. Lepas tu sekali lagi lelaki berjubah putih tu berada dekat tengah jalan, tapi dekat sebelah yang Syafa toleh ni, sebelah kiri. Dan dia masih lagi perhatikan ke arah Syafa dan juga kawan Syafa. Syafa cakap lah kat dia, weh, pakcik tu duduk tengok kita lagi lah. Dia cakap macam tu. Kawan Syafa cakap lah, mana weh, hang ni pakcik mana ni? Dia cakap macam kat Syafa, mana ada pakcik, hang ni pasal apa? Janganlah takutkan aku. Dia kata sebab masa tu Syafa dengan dia jaga kat situ. Lepas tu cakap janganlah takutkan aku. Macam kawan Syafa ni jenis macam takut sikit benda-benda dengan hantu ni kan. Selesai kawan Syafa yang lagi 2 orang tu solat, kami pun turun lah. Masa turun tu daripada atas sampai ke bawah tak ada masalah apa-apa lah. Sebab gelap kan, tak adalah macam langsui lintas depan kereta ke, tak ada. Sebab awal lebih kurang pukul 7, pukul 8 macam tu. Jadi pukul 8 macam tu, sebab kalau 1-2 pagi mungkinlah potensi untuk langsui ke apa-apa nak lintas tu sangat tinggi. Sebab masih awal lagi. Sampai dekat bawah. Bila sampai dekat bawah, nak keluar tau. Jalan pintu keluar ni, dia ada satu binaan. Binaan dia tulis kat situ, selamat datang ke Gunung Jerai. So sekali lagi, masa kereta kawan Syafa lalu dekat situ, Syafa nampak lelaki berjubah putih tu berada dekat situ, perhatikan kereta kami. Jadi Syafa pun toleh belakang. Bila kereta tu betul-betul lalu dekat dengan dia kan, Syafa toleh belakang. Syafa tengok lelaki berjubah putih tu tak ada. Jadi kami tak pasti apa sebenarnya, adakah itu bunian ataupun hanyalah satu jelmaan yang bukan orang bunian. Okey, untuk kisah yang seterusnya ni, Syafa masih lagi nak kongsikan pengalaman Syafa, tapi masa ni Syafa jaga mak Syafa dekat hospital. Pengalaman seram dia pendek-pendek je, sebab Syafa ni bukanlah jenis mata hijab, mata yang terbuka, boleh tengok benda tu lama-lama sebab benda tu dia nak menjelmakan diri dia kepada kita, kepada Syafa, untuk tunjukkan diri dia, kata dia ada dekat situ. Jadi Syafa pun nampak sebenarnya hantu ni dia nak menjelma, dia memerlukan tenaga dan ia menyakitkan diri dia. Umpama ikan yang naik ke atas darat tak boleh lama. Nanti kalau duduk lama-lama dia mati. Tapi hantu tak matilah. Hantu tu dia boleh menyakitkan diri dia. Okey. Kejadian pertama ni masa malam pertama lah Syafa jaga mak Syafa dekat ward. Okey, masa ni mak Syafa tak disahkan positif lagi. Mak Syafa disahkan positif COVID selepas 2 orang pesakit dekat dalam ward, bilik ward yang mak Syafa duduk ni positif COVID, dan secara tidak langsung mak Syafa pun disahkan positif COVID. Jadi sepanjang musim COVID ni, kalau kita duduk kat hospital dan mak Syafa ni ditempatkan di ward kelas 2 lah. Bila ward kelas 2 ni memang ward dia dalam bilik semuanya bilik-bilik. Satu bilik tu ada 5 orang, 6 orang pesakit dalam satu bilik. Jadi dia pun buka pintu memang dia orang buka pintu sebab COVID ni boleh orang cakap tersebar melalui udara. Jadi dia orang cakap terpaksalah buka pintu. Jadi bilik mak Syafa ni pula dekat dengan kaunter jururawat. Mak Syafa dengar lah jururawat tu duduk sembang lah, duduk gelak ke, buka lagu ke apa semua, Syafa dengar lah. Lebih kurang 3.46 pagi, satu ward tu dikejutkan dengan satu suara jeritan perempuan. Dia menjerit sekali je. Lepas tu Syafa nampak lah beberapa jururawat kan pergi cek pesakit, kokok lah ada pesakit yang menjerit kan. Lepas tu
diorang patah balik ke tempat kaunter diorang tu. Salah seorang daripada nurse tu cakap, "Weh, takut lah weh, tak ada siapa pun menjerit. Siapa yang menjerit tu?" Siapa dengar macam tu. Lepas tu senyap je. Lepas tu senyap, diorang pun dah tak cakap. Senyap lama juga, diorang pun tak sembang kan. Diorang senyap je. Lepas tu suara tu pun tak dengar dah. Bila pagi tu kakak sebelah katil tu, dia tanya Syafa, "Weh, dengar tak orang menjerit semalam?" Dia cakap dia dengar 2 kali, pukul 12 dengan 3.46 pagi. Pukul 12 tu mungkin Syafa tak dengar kot, mungkin Syafa tidur nyenyak. Yang Syafa dengar pukul 3.46 pagi. Okey. Kejadian yang kedua ni pula. Okay, masa ni waktu pagi. Lebih kurang pukul 10.30, pukul 11 macam tu. Kalau kita faham kalau kat hospital pukul 10.30, pukul 11 ni memang waktu sibuk lah. Doktor nak orang pesakit masa tu. Jururawat nak tukar grip air lah. Jururawat nak drip air nak tukar lah. Lepas tu nak bagi ubat lah, apalah, macam-macam lah. Memang sibuk lah waktu-waktu macam tu. Siapa nak keluar turun bawah, nak pergi kafe, nak beli makan. Bila sampai dekat pintu, kakak tu cakap kat Syafa, "Sekejap ya, aku nak pergi ambil beg duit." Dia jaga mak dia masa tu, Syafa jaga mak Syafa. Dia Syafa pun tunggulah dekat luar tu, dekat koridor tu lah. Sementara tunggu dia di tengah korek dia punya beg duit dekat dalam beg dia tu. Mata Syafa tertumpu pada satu sosok. Okey, sosok seorang perempuan yang agak kurus, yang ada rambut menggerbang paras telinga, memakai baju hospital berwarna hijau yang besar daripada dia. Okey, dekat baju tu memang tulislah hak kerajaan. Dan dekat tangan dia pegang yang drip air tu. Tahu, dia jalan sambil macam sengit tau, macam tempang. Yang Syafa perasan, nurse yang lalu dekat situ tembus dia. Syafa macam terkejut lah. Masya Allah, aku nampak apa ni? Dalam hati Syafa kan, aku nampak apa ni? Syafa toleh tempat lain. Syafa toleh tempat lain kan, Syafa toleh balik kan, dia masih lagi macam tempang tau. Dia macam tempang nak jalan. Dan masalahnya, dia bukan patient kat situ. Satu, memang salah sebab tadi nurse dah tembus dia kan. Yang kedua, dia pakai baju warna hijau. Pakai baju pesakit warna hijau. Kan sekarang ni hospital dah pakai kan, ataupun dah tukar warna baju untuk pesakit jadi warna biru belang-belang kan, yang halus-halus tu. Lepas tu kan Syafa jalan. Bila Syafa jalan dengan kakak tu ajak Syafa keluar. Dia dah ambil duit dia. Syafa toleh balik ke belakang. Bila Syafa toleh balik ke belakang, jemaah pesakit yang pakai baju hijau tu dah tak ada. Okey, ini adalah kisah yang terakhir. Okey, kisah ni terjadi lebih kurang malam yang kedua ataupun ketiga lah, sebelum kami semua, Syafa dengan pesakit lain dekat dalam bilik yang Syafa duduk tu, bilik ward tu di kuarantin. Jadi masa ni memang nurse ataupun doktor keluar masuk dengan orang cakap suka hatilah. Dia orang tak payah pakai PPE. Masa Syafa kuarantin dekat dalam ward tu, kami disuspek sebagai kontak rapat. Memanglah nurse akan masuk satu shift sekali saja, nurse atau doktor masuk. So nurse atau doktor masuk pun dalam keadaan orang cakap kelang kabut lah. Diorang pun takut jugalah kan, sebab COVID kan bahaya. Dan ini adalah sedikit lah Syafa kongsikan pasal COVID bila kalau korang ada kat hospital. Okey, masa ni pagi, lebih kurang dia biasalah kan, lebih kurang pukul 2.30 macam tu, adalah seorang doktor ni tugas dia ambil darah, termasuklah darah mak Syafa. Okey, dia usung troli yang 4 segi tu, yang biasa yang orang letak barang-barang ubat tu. Syafa dengar lah dia usung troli tu dung bunyi kan. Dia pergi bilik ni ambil darah, sampailah turn dekat mak Syafa. Masa turn mak Syafa ni, Syafa tengah tidur. Bila Syafa tengah tidur, dia buka lampu. Bila doktor ni buka lampu, Syafa pun tersedar lah daripada tidur. Bila Syafa tersedar daripada tidur, mata Syafa ni sekali lagi tertumpu dekat atas troli yang dibawa tu. Sebab apa mata Syafa tertumpu? Sebab atas troli dia tu ada macam orang cakap bekas yang letak darah untuk hantar pergi ke lab tu. Ada banyak lah, sebab dia dah pergi ambil pasien-pasien lain punya darah, ada kat atas tu. Masa tu Syafa nampak ada satu lembaga tau. Lembaga tu rambut dia panjang gila kot.
Daripada atas troli tu rambut dia sampai ke bawah. Dan Syafa tak nampak badan, Syafa hanya nampak bahu dia macam dia tengah duduk dekat atas tu, sambil lidah dia yang panjang tu duk jilat bekas-bekas darah tu. Jadi masa doktor tu usung troli, doktor tu tak sedar yang doktor tu tengah usung benda tu sekali yang tengah jilat bekas-bekas darah tu. Syafa tengok, pasal Syafa tutup muka. Sebab dia tengah macam menikmati menjilat darah, bekas darah tu dengan, orang cakap dengan lazat tu. Dia jilat je dengan lidah dia yang melingkar-lingkar macam ular. Ya Allah, Syafa tak tahu nak cakap macam mana dekat korang. Lepas tu kan, selepas selesai tu kan, Syafa nampak lah doktor tu tolak. Bila doktor tu tolak kan, dia mengadu dekat nurse. Kenapa troli ni rasa berat? Okey, itu adalah antara pengalaman Syafa yang tak berapa seram. Kalau tak seram tu, minta maaf lah orang cakap baru nak panaskan enjin balik setelah lama Syafa tak upload kisah seram kat korang. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah, dan yang buruk tu datang daripada Syafa. Syafa mendoakan anda semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan iblis, syaitan dan juga jin, dan juga virus berbahaya COVID ni. Dan sentiasa dimurahkan rezeki, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Dan jika anda masih lagi ada mak ayah, Syafa mendoakan mak ayah anda semua diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi oleh Allah. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.